Salam reformasi Claire. Okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Kepada mereka yang baru masuk, boleh tolong kongsikan. Tapi saya juga tahu ramai yang mengejar masa. Jadi bagi saya memandangkan jelah dah pukul 1.38 ni. Jadi saya rasa saya boleh terus mulakan perbincangan kita pada hari ini. Yang mana seperti semua sedia maklum, saya baru balik dari jelajah Angkatan Muda Keadilan ke utara tanah air. Jadi perkara tersebut selesai semalam dan petang semalam pun, lewat petang semalam saya sempat singgah di AMK wilayah Persekutuan untuk berbincang mengenai beberapa perkara lah soal anak muda di Lembah Kelang. Cuma hari ini ada dua perkara yang utama yang saya nak bincangkan tengah hari ini, sebab dua-duanya ada implikasi kepada masyarakat. Yang mana satu soal kepimpinan negara ini, kerana walaupun untuk pihak AMK kami memang sebenarnya tidak mahu dilihat terlalu terikut-ikut dalam polemik berkaitan dengan calon Perdana Menteri ini. Tapi saya rasa ramai juga yang bertanya yang ingin mendapat panduan bagaimana untuk kita memahami keadaan semasa tersebut. Waalaikumsalam saudara Salhaya. Terima kasih kerana mengikuti. Yang lain pun boleh share. Dan perkara kedua adalah berkaitan dengan kebakaran di Wad Perempuan 1 di Hospital Sultanah Aminah. Walaupun dia terletak dalam Johor Bahru, memang sesiapa yang duduk di sini tahu itu bukannya dalam Parlimen Johor Bahru, tapi saya rasa ada keperluan untuk saya kupas sedikit supaya kita lihat dari segi keutamaan dan juga dalam soal kebajikan rakyat Malaysia. Jadi untuk permulaan, saya akan mulakan topik yang kedua dulu, berkaitan dengan kebakaran semalam, sebab perkara ini kita kena faham dan niat saya pun tidak mahu mengganggu mana-mana keputusan ataupun gerak kerja yang tengah diusahakan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kalau kita rujuk kepada kebakaran yang berlaku semalam di Hospital Sultanah Aminah ataupun HSA ini, kita sepatutnya memang bersyukurlah, sebab semalam apabila kejadian tersebut berlaku, tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Walaupun sebelum itu ada kabar angin, tapi alhamdulillah yang disahkan tiada sesiapa yang meninggal dunia ataupun cedera parah ketika kebakaran tersebut berlaku. Yang ini kita berterima kasih kepada pegawai bomba dan penyelamat serta petugas-petugas kesihatan. Memang saya ada terima kiriman video dan juga gambar-gambar kejadian, tapi saya pun tak nak memperbesarkan isu tersebut. Namun kejadian ini merupakan kejadian kebakaran kali ketiga dalam tempoh 5 tahun di hospital yang sama. Yang mana kalau sesiapa yang masih ingat ataupun memang ambil tahu isu ini, kejadian yang paling teruk berlaku pada tahun 2016 apabila unit rawatan rapi ataupun ICU terbakar. Yang ini memang agak teruk, yang mana 6 kematian telah dilaporkan ketika itu. Jadi persoalannya ialah kenapa isu ini masih berulang, isu kebakaran di hospital yang samalah. Dan saya rasa kita pun tak nak single out hanya di HSA, sepatutnya kita kena tengok teladan untuk keseluruhan dalam negara ini. Jadi nak faham perkara ini, yang ini sebenarnya ada terkait juga dengan isu semasa, sebab kalau kita faham, kita teliti balik cerita ini berkaitan dengan Hospital Sultanah Aminah. Selepas kebakaran tahun 2016, tahun 2017, satu jawatankuasa siasatan bebas telah ditubuhkan. Yang ini memang jawatankuasa ini ditubuhkan khusus untuk siasat tragedi tahun 2016.
Yang mana ini pun diusahakan jawatankuasa ni walaupun bebas, tetapi ini adalah langkah yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi jawatankuasa ini ada 7 orang yang diketahui oleh Datuk Isyamuddin Yunus, iaitu mantan Hakim Mahkamah Rayuan. Dan dalam jawatankuasa ini pun nak faham dia punya latar belakang, ianya dianggotai oleh mereka yang profesional dan betul-betul faham dalam isu keselamatan dan juga pengurusan hospital. Sebagai contoh, yang 6 lagi anggota tersebut, antaranya adalah mantan pengarah kesihatan sendiri, mantan pengarah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, mantan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Maksudnya orang semua yang ada pengalaman menguruskan hospital ataupun menguruskan soal keselamatan dalam negara ini. Ada juga wakil daripada agensi NIOSH ataupun National Institute of Occupational Safety and Health, serta ada juga ahli lembaga daripada Persatuan Arkitek dan juga daripada seorang pensyarah, tak silap saya dari USM. Jadi jawatankuasa ini dah ditubuhkan tahun 2017. Jadi apa yang berlaku? Dikabarkan laporan yang disediakan itu lebih daripada 200 muka surat. Ada saksi-saksi yang dipanggil dan juga dipanggil semua dokumen dan juga fakta yang dikemukakan. Hasil daripada laporan ini telah dibentangkan kepada Kementerian Kesihatan pada Jun 2018. Jadi yang ini kena faham betul-betul. Jadi hasil laporan ini tahun 2018 Jun mereka dah serahkan kepada Kementerian Kesihatan. Namun apa yang berlaku baru-baru ini, sesiapa yang mungkin sedar, kalau siapa yang baca Malaysia Kini ada laporkan, dan juga beberapa akhbar lain pun ada sebut bagaimana seorang ketua pengarang, nama dia Bu Sulin, iaitu ketua pengarang ataupun editor Code Blue. Code Blue ni adalah portal berita berkaitan dengan kesihatan, sebab beliau ini telah melaporkan berkenaan laporan tersebut. Dia ada tulis satu artikel. Saya pun ada teliti artikel tersebut di website beliau, yang mana Sulin ini telah dipanggil polis. Pada awalnya disyaki disiasat bawah OSA, tapi sekarang ini selepas polis panggil beliau, rupa-rupanya beliau disiasat di bawah Seksyen 203A Kanun Keseksaan. Ini berkaitan dengan mendapat maklumat yang sepatutnya tidak dapat dan sebagainya ini. Jadi orang yang melaporkan mengenai laporan ini telah disiasat ketika ini. Yang lebih mengejutkan, yang ini kena faham, sebab ini bukan hanya isu terbakar. Sebab saya bila ada orang disiasat polis sebab menulis berkenaan dengan laporan tersebut, saya dah jadi sanksi lah. Maksudnya mungkin ada perkara yang tidak diketahui umum. Yang ini yang sebenarnya kita kena tahu juga, ketua jawatankuasa tersebut, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Isyamuddin ini pun juga dipanggil oleh pihak polis. Jadi orang yang menulis artikel berkaitan dengan laporan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa bebas ini dipanggil polis, manakala ketua jawatankuasa tersebut sendiri pun juga telah dipanggil polis. Tapi yang ini agak menarik sebab Isyamuddin, bekas Hakim Mahkamah Rayuan ini menyatakan bahawa laporan tersebut telah diklasifikasikan tidak lagi sulit oleh kerajaan pada Oktober 2019. Jadi yang ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau sesiapa yang ada masa, saya tahu kalau mereka yang ada minat dalam perkara ini, kalau diteliti laporan dalam Code Blue tersebut, memang agak mengkhawatirkan jugalah. Dan saya kalau diberi peluang dalam parlimen, memang saya nak bertanya dengan kementerian, sebab ada beberapa perkara yang didedahkan itu sebenarnya memang agak mengejutkan. Jadi yang ini saya tak nak ulas perkara tersebut sebab mungkin nanti saya pula kena siasat dan sebagainya.
Tapi sebenarnya perkara ini telah dilaporkan di website tersebut. Jadi ada 3 persoalan yang saya rasa kita kena bantu. Yang ini bukan soal politik sebab keadaan dia memang agak sama-sama sebab kebakaran itu berlaku 2016 dan laporan itu telah dikemukakan ketika Pakatan Harapan jadi kerajaan. Kalau ikut kata Isyamuddin, iaitu mantan Hakim Mahkamah Rayuan yang mengetuai jawatan kuasa tersebut, beliau menyatakan bahawa laporan itu tidak lagi sulit. Yang kata tidak sulit itu kerajaan PH. Cuma sekarang mereka yang terlibat dengan laporan tersebut telah dipanggil polis untuk disiasat di bawah Penal Code ataupun Kanun Keseksaan 203A. Jadi isunya sekarang sebab dia dipanggil, digambarkan seolah-olah artikel yang Sulin letak dekat website beliau, seolah-olah artikel tersebut tidak memberi gambaran yang sebenar. Jadi bagi saya, kalau benda ini betul yang kata saya takut, sebenarnya bagi saya akan jika diberi ruang di parlimen nanti, memang saya nak kemukakan apa yang dilontarkan oleh saudara Sulin sebagai contoh fakta yang beliau kemukakan, sebab itu agak damning, saya rasa agak mengejutkan. Kontrak dalam soal penyelenggaraan itu diberikan kepada satu syarikat yang sama tanpa melalui rundingan terbuka dan sebagainya. So perkara ini memang agak mengejutkan, tetapi yang berlaku, kalau apa yang diutarakan oleh penulis tersebut adalah tidak benar, yang ini bagi saya hanya cara yang terbaik, laporan tersebut kena bentangkan dalam parlimen. Sebab it will be unfair kepada rakyat Malaysia yang tak tahu keadaan sebenar. Kita dah bagi tempoh satu masa, iaitu ketika diserahkan kepada KKM, ianya mengambil masa lebih daripada setahun sebelum laporan itu diserahkan kepada kerajaan, dan kerajaan telah menyahsulitkan laporan. Tapi sekarang ini laporan itu tidak boleh diakses oleh kami. Ahli-ahli parlimen tak ada akses kepada laporan yang sebenar. Cuma yang ini bagi pandangan saya, perkara yang paling asas bila berlaku isu kebakaran ini, laporan itu dah buat cantik dah. Kalau berdasarkan tulisan artikel tersebut memang agak terperinci, sebab laporan ni lebih daripada 200 muka surat semua. Ada saksi-saksi yang dipanggil. Jadi sekarang ini isunya, kalau penulisan daripada artikel tersebut tidak tepat, sewajarnya laporan sebenar itu dibentangkan dalam parlimen. Supaya yang paling penting sekarang ini, kita nak pastikan ada accountability, ada ketelusan. Kalau ada pihak yang sebenarnya telah lalai ataupun cuai dalam isu ini, mungkin kena tindakan dan sebagainya lah. Tapi bukan kita nak menghukum. Ianya lebih kepada apa yang kita boleh buat selepas ini. Jadi, pandangan saya yang paling mudah, laporan yang telah dibentangkan tahun 2018-2019 kepada pihak kementerian dan kerajaan, yang ini sewajarnya sudah tiba masa kepada laporan tersebut untuk dibentangkan kepada umum. Sebab, yang perkara yang kedua yang kita kena semak sebenarnya yang agak penting, kita nak tahu kalau tulis laporan berjela-jela, apakah tindakan yang telah diambil ataupun penambahbaikan yang telah dibuat. Kalau nak kira kita punya masalah yang sering timbul dalam pengurusan, ini bukan soal politik tapi soal macam mana rakyat berdepan keadaan yang sering berulang-ulang. Bila berlaku sesuatu kejadian, semua akan sibuk, semua akan siasat, buat laporan semua, tetapi kalau kita tidak follow up ataupun kita tidak susuli perkara tersebut, saya risau perkara itu akan senyap, dan bila berlaku kejadian sekali lagi, nanti ulang lagi perkara yang sama. Sebab itu, yang kita nak tahu sekarang, sejak laporan itu dibentangkan, tahun 2016 terbakar, ada kematian. Jadi yang ini kena bentangkan supaya kita tahu apakah tindakan yang telah dibuat. Ni saya nak ambil contoh apabila saya sebagai salah seorang anggota jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun PAC, setiap kali kami mengadakan proceeding ini ialah kita panggil saksi ke proceeding.
antara orang yang pernah kita proceeding pun termasuklah ketika itu dalam isu GST sebagai contoh. Yang hadir adalah mantan Menteri Kewangan Datuk Seri Najib Razak kena datang ke proceeding PAC sebagai contoh. Jadi apabila setiap proceeding itu selesai, memang di pihak PAC sendiri kami akan bagi cadangan penambahbaikan ataupun recommendations, yang mana perkara ini kita akan semak sama ada dibuat ataupun tidak. Malah kalau ikut laporan-laporan Ketua Audit Negara, memang kalau siapa yang teliti, dia ada cadangan daripada Ketua Audit Negara. Macam mana kita nak tambah baik. Kalau ada pegawai yang bertanggungjawab, yang perlu pikul tanggungjawab, kena ambil tindakan, dia akan sarankan ambil tindakan. Kalau ada contohnya kelompongan dari segi SOP dan sebagainya, dia cadang untuk tambah baik. Jadi saya percaya dalam laporan ini juga mesti ada penambahbaikan. Cuma 2016 terbakar, 2017 pun terbakar. Jadi tahun ini malangnya berlaku lagi satu kebakaran. Dan kita nak tahu juga kebakaran ini adalah satu tragedi. Kita tak boleh salahkan dan malah kita akan tunggu jawatankuasa yang telah diumumkan. Ada satu lagi jawatankuasa yang dah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu dia tubuh satu jawatankuasa untuk siasat kebakaran semalam. Jadi kita tunggu juga jawatankuasa yang baru ini. Tapi kekhawatiran saya, setiap kali berlaku bencana, tak kisahlah bencana melibatkan mana-mana kemudahan awam dan sebagainya, tetapi yang lebih penting supaya bukan hanya jawatankuasa yang sering ditubuhkan setiap kali berlaku sesuatu, tapi kita nak tahu apa yang kita boleh buat ataupun yang telah diambil tindakan berdasarkan maklumat yang kita dah dapat. Dan yang lebih kita merisaukan sebab sekarang ini, kita nak kena pastikan kejadian ini tak berulang lagi. Saya faham kalau kita tengok dari segi populasi negara, kita sentiasa meningkatlah. Negara memang tengah terus berkembang dari segi populasi, maka dalam tujuan tersebut memang pembinaan fasiliti yang baru, hospital baru, semua ni memang kita kena buat. Tetapi yang menjadi kerisauan saya, memang kalau kita lihat mana-mana rakyat yang pernah menggunakan kemudahan klinik kesihatan, hospital kerajaan, memang dari segi penambahbaikan ini kena diberikan perhatian. Dan saya rasa kebiasaannya, malah di sekolah-sekolah, ketika saya sebagai ahli parlimen kerajaan, kita ada peruntukan untuk membantu sekolah-sekolah. Kebiasaannya ini yang menjadi isu sebab keutamaan di kalangan pentadbir ataupun di peringkat pengurusan tertinggi mungkin tidak sama dengan keutamaan bagi mereka yang mengelolakan atau menguruskan di peringkat bawah. Jadi kebiasaannya dia akan isu timbul bajet dan dana ini sering menjadi pertikaian. Jadi sebab itu bila kita sebut perlu ada tender terbuka supaya lebih telus, supaya perkara ini tidak berulang. Dan bila kita merangka bajet dan dana ini, kita kena tengok dari segi cukup ataupun tidak untuk menyelia hospital tersebut. Jadi yang ini saya rasa kalau kerajaan ambil serius, kalau kita lah sebagai rakyat Malaysia, ini bukan hanya isu siapa jadi kerajaan sekarang ini, tapi yang saya mengharapkan supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Tetapi kalau berlaku sekalipun, kita nak kena pastikan bahawa ada garis panduan bagaimana untuk kita menguruskan menghadapi bencana tersebut. Jadi dalam isu kejadian semalam, saya bersimpati dengan pesakit yang mungkin harap tidak berlaku trauma dan sebagainya. Dan yang perkara kedua yang kita kena perhalusi demi keselamatan petugas-petugas kesihatan, supaya mereka ini boleh menumpukan kepada tugas hakiki mereka. Tetapi keutamaan dalam soal keselamatan ini kita kena angkat bersama. Samalah sekarang SOP pasal COVID dan sebagainya. Ini adalah kepentingan bersama yang kita kena jaga. Baik, itu adalah isu yang berkaitan di Johor Bahru, walaupun bukan dalam Parlimen Johor Bahru. Tapi saya rasa kita kena bangkitkan supaya perkara ini tidak berulang, ataupun kalau ada pun berlaku dalam keadaan yang boleh dikawal dan tidak seteruk kejadian-kejadian yang sebelum ini. Baik,
Itu perkara pertama yang saya nak kupas, dan sekarang ini adalah perkara